Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata kita dapat lihat persepsi yang cuba dimainkan oleh puak-puak pembenci PAS, terutamanya daripada parti PAN, semakin menjadi-jadi pada ketika ini. Hari ini telah pun viral satu gambar yang memaparkan Insinyur Khairuddin Nizam Khairuddin menyampaikan sesuatu kepada Menteri Pengangkutan, iaitu Dr. Wee Ka Siong. Tetapi gambar itu dispin oleh puak-puak PAN. Konon-kononnya PAS menerima watika pelantikan atas, tak tahulah atas jawatan apa, daripada Wee Ka Siong. Yang mula-mula memainkan benda ini ialah si Zulkarnain Abidin Al-Abyadi. Dia yang memulakan benda ini, dan secara tak tahu malu pula terus memainkan isu ini seolah-olah macam benda itu satu benda yang betul. Tetapi kali ini Zul dia tak menggunakanlah nama Zulkarnain, dia gunakan nama Zola. Konon-kononnya nak gunakan nama Papa Zola lah, konon-konon. Tetapi Papa Zola tu, Zul, kan, dia punya tagline je lah kebenaran, betul. Tetapi kalau Zola yang engkau ini bukan kebenaran, tetapi kebenakan. Itu yang setepatnya. Dan kemudian pula Ketua Wanita PAN Siraj Muni Sabu, Aiman Atira Al-Jundi, pun mengeluarkan status yang sama, gambar yang sama, naratif yang sama, persepsi yang sama. Lepas tu agaknya tak tahan kena belasah, terus dia delete posting tersebut. Kalau setakat dua ketul tu je memainkan benda ni, kita tak heran sangat lah. Tetapi sampai si Hanifah Maidin pun mainkan benda ni. Dia pergi post dekat FB dia benda yang sama, naratif yang sama, persepsi yang sama, fitnah yang sama. Bila dah sampai Hanifah Maidin post benda yang sama, maka kita boleh katakanlah mereka ini mempunyai kebodohan yang berkumpulan. Sebab kalau orang itu betul-betul bijak, dia akan siasat dahulu sebelum post sesuatu. Macam si Aiman Atira kata, saya tak pasti gambar ini untuk apa, bla bla bla. Di sini kita beritahu kepada Aiman Atira, tidak pasti, jangan kongsi. Kalau kau kongsi, benda tak betul, kena tangkap, kena gari, kena sumbat, baru pada muka. Tu kisahnya. Tetapi semua ni tak mengejutkan tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebab kita tahu, sebelum raya hari itu, si Jeming Hassan telah mengeluarkan satu video yang bertajuk PAS Khadam MCA, dengan hanya menggunakan satu hujah sahaja, iaitu konon-kononnya dia memetik daripada percakapan Nik Amar berkenaan dengan hukum Islam dan sebagainya. Dan kita yakin benda ini bukannya kebetulan, tetapi benda ini pastinya adalah sesuatu yang telah dirancang dengan rapi dan akan terus dimain-mainkan untuk menanamkan kebencian terhadap PAS. Tetapi kepada puak-puak juhalak PAN ini, mari sini saya beritahu anda semua. Di saat anda cuba untuk menanamkan persepsi PAS itu khadam MCA, maka ketahuilah, sebenarnya PAN itu adalah abdi kepada DAP, dan ini bukan persepsi, tetapi ini adalah sebenar-benar kejadian. Mahu saya berikan bukti? Saya tidak mahu untuk terlalu mengundur ke belakang, iaitu penubuhan PAN itu sendiri adalah atas daripada ihsan dan juga support daripada DAP. Pihak pertama yang mengucapkan tahniah kepada PAN ketika penubuhannya ialah Lim Guan Eng, dan pada ketika itu dia tak guna perkataan amanah, dia guna perkataan PAN. Dan tidak perlulah untuk saya mengingatkan kepada anda semua ketika kempen PRK Sungai Besar, di mana calon PAN yang bertanding iaitu Azhar Syukur seolah-olahnya macam cuma tempelan di situ. Nak bagi ceramah pun kena tarik dengan orang DAP supaya tak bagi ceramah. Bila berdiri dekat tengah panas, orang tak payungkan dia, orang payungkan Lim Kit Siang. Padahal dia calon, dia sepatutnya diraihkan.
tetapi orang payung Lim Kit Siang. Tak mengapalah, benda itu dah lepas lama. Saya nak terus jump ke depan sedikit, iaitu pada ketika ini. Semua tahu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di bawah arahan daripada Kementerian Wilayah Persekutuan telah pun memansuhkan ataupun membekukan kelulusan untuk lesen-lesen arak yang baru. Maksudnya ialah permohonan baru untuk menjual arak oleh mana-mana pihak tidak akan dipertimbangkan. Di saat ramai pihak yang menyambut baik perkara ini, ada seorang yang bersuara. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan Ronnie Liu. Dan juga ramai sekali sebenarnya orang-orang daripada Pakatan Harapan, terutamanya DAP, yang meloncat-loncat ibarat beruk terkena cili bila Dewan Bandaraya Kuala Lumpur membuat pengumuman tersebut pada 2 Jun hari itu. Kita nak tanya juga, ketika Ronnie Liu meloncat mengutuk tindakan ini, iaitu tindakan pembekuan lesen baru untuk penjualan arak ini, di manakah suara PAN? Di manakah suara Zulkifli Zulkarnain Abidin Al-Abiyadi? Zola. Di manakah suara Aiman Atira Al-Jundi? Di manakah suara Jabin Hassan? Di saat mereka ini menentang benda yang cukup simple, iaitu untuk membekukan permohonan baru untuk lesen-lesen arak ini, kan? Di saat mereka meloncat untuk perkara yang simple ini, di manakah suara PAN untuk menegur rakan mereka dan DAP? Kalaulah rakan. Tapi tak ada pun. Tak ada seketul pun yang menegur DAP. Cuba berikan saya satu keratan media, satu tangkap layar, atau apa-apa sahaja yang menunjukkan bahawa memang PAN ini pernah menegur DAP. Sekadar untuk sedikit menjawab si Jeming, itulah soalan kita. Korang bising konon-kononnya PAS ini dah meninggalkan perjuangan asas semata-mata kerana hendak menjadi khadam kepada MCA. Tetapi korang lihat, PAS buat kerja. PAS telah cuba untuk memberikan cadangan berkenaan dengan pemandu mabuk dan pelbagai lagi perkara yang kita telah pun suarakan. Dan kini Kerajaan Perikatan Nasional yang ada PAS di dalamnya perlahan-lahan cuba untuk menuju ke arah itu. Dan kita nak tanya juga kepada PAN ini, ketika korang jadi kerajaan, apa je yang korang buat untuk membangunkan syariat Islam dekat bumi Malaysia ini? Bukankah dulu si Mat Sabu kata kita akan laksanakan Islam ketika dah dapat Putrajaya? Ke korang tinggalkan Islam itu dekat tepi semata-mata untuk mencapai Putrajaya? Itu soalan kita. Dan untuk merangkumkan video ini sebagai satu bukti yang sangat jelas betapa PAN itu sebenarnya merupakan abdi kepada DAP, ialah kenyataan daripada Jamzuri Ardani yang terang-terang menyatakan bahawa PAN ini akan sentiasa bersedia untuk menjadi benteng mempertahankan DAP. Jadi andai katalah kalau PAN dari awal lagi memang dah kata dah, memang kita nak jadi benteng kepada DAP, bermaksud mindset mereka ialah apa sahaja yang diserang ke arah DAP, mereka akan pertahankan. Kalaupun DAP itu diserang kerana benda yang betul silap dilakukan oleh DAP, mereka akan pertahankan DAP. Jadi secara jujurnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, PAS khadam MCA cumalah satu persepsi. Tetapi PAN abdi kepada DAP, itulah realiti. Jangan marah. Jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ingatlah firman Allah ini, tidak akan sesekali redha Yahudi dan Nasrani itu ke atas kamu, wahai orang-orang Islam, sehinggalah kamu mengikut jejak langkah mereka. Renung-renungkan dan selamat beramal. Bye-bye.